Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita, Mahirah dan juga Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio penonton yang masih lagi memilih Rampai Pagi sebagai rancangan pilihan audio untuk edisinya hari ini. Dan kita bersua dari Daerah Tutong untuk memberikan beberapa info semasa dan juga satu bahan rakaman yang telah pun kita sediakan bagi tontonan kita bersama sebentar nanti. Apa yang kita harapkan agar audio dalam keadaan walafiat hendaknya, dan kita percaya ada di antara audio yang ingin berpergian ke mana-mana destinasi pada pagi ini. Kami doakan agar audio selamat sampai ke destinasi yang audio tujui. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air birau yang akan dilaksanakan pada hari ini 14 Januari 2026 bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan kawasan terlibat ialah di Mukim Kudang dan kawasan sekitarnya. Jadi sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama sekali di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, bolehlah hubungi ke talian Darussalam 123. Dan makluman seterusnya pula, akan dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik pada hari ini Rabu 14 Januari 2026 di daerah Tutong, akan menjejaskan di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, yang mana ia akan mula dilakukan pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan di sebelah petang dari pukul 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Selain itu juga di kawasan bangunan penetasan Ideal Tutong juga akan terjejas dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang mana ia akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai. Baik, jadi bermaklum pada audio yang tinggal di kawasan-kawasan terlibat bahawasanya pada hari ini berlakunya penutupan sementara bekalan api elektrik daripada pukul 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Baik, untuk seterusnya pula, untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual dari daerah Tutong. Haiwan peliharaan sering memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia kerana kehadirannya mampu memberikan kegembiraan, ketenangan dan rasa tanggungjawab kepada pemiliknya. Bagi sesetengah individu, haiwan peliharaan bukan sekadar haiwan yang dijaga, akan tetapi ia juga dianggap sebagai teman setia dan peneman dalam rutin harian. Hubungan ini secara tidak langsung membentuk nilai kasih sayang, kesabaran dan keprihatinan terhadap haiwan kesayangan. Bagi Muhammad Zulfadli bin Haji Mahbub, seorang guru yang menetap di Kampung Kariam, pengalaman memiliki haiwan peliharaan yang dijaga bukan sahaja menceriakan suasana laman belakang rumah beliau, tetapi turut menjadi sebahagian daripada aktiviti harian beliau seperti memberi makan, membersihkan tempat tinggal dan meluangkan masa bersama. Aktiviti-aktiviti ini menjadikan hubungan antara pemilik dan haiwan peliharaan lebih rapat serta penuh dengan rasa tanggungjawab. Pemeliharaan haiwan peliharaan banyak memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan buat pemiliknya. Menurut beliau, dengan kehadiran haiwan peliharaan ini, ia mampu membantu mengurangkan tekanan emosi serta meningkatkan kesejahteraan mental melalui interaksi yang bersifat terapeutik. Tambahan pula, aktiviti rutin seperti memberi makan, meluangkan masa bersama haiwan peliharaan dan sebagainya turut menyumbang kepada pembentukan disiplin, rasa tanggungjawab dan empati dalam diri beliau. Oleh demikian, amalan memelihara haiwan peliharaan tidak hanya memberi manfaat kepada pemiliknya, malah turut menyumbang kepada pembentukan individu yang lebih prihatin terhadap kesejahteraan makhluk hidup serta persekitaran sekeliling. Terdapat bermacam-macam jenis binatang peliharaan saya, iaitu seperti ayam batik polen, ayam mutiara, ada guinea pig dan juga ada ayam serama. Saya ada ayam mutiara juga, ada arnab, hamster, ikan, kucing, kambing dan berbagai-bagai lagi Dan saya memelihara ini memang minat dari kecil, sejak kecil lagi.
Dan alhamdulillah ini adalah salah satu untuk saya meluangkan masalah kalau ada free time macam itu. Okey, ya tertakluk kepada binatang itu. Sekiranya kalau ayam, of course lah kita ni bagi makanan ayam dan juga dorang ni kalau macam kura-kura saya, kura-kura sulcata tu kan. So dia makannya sayur sawi, kangkung dan carrot lah, lobak merah. Dan waktunya memang ikut waktu lah, sekali pagi, tengah hari dan petang. Okey, menjaga kebersihan memanglah kita ni mesti disiplinkan dirilah. Untuk menjaga kebersihan dorang ni, kalau memelihara binatang itu, mestilah kita ni disiplinkan diri agar sama-sama itulah kita ni kebersihan itu mesti tetap dijaga dan binatang pun akan jadi sehat dan suasana pun sentiasa bersihlah dan sedap mata memandang. Menurut beliau lagi, pemilihan memelihara pelbagai jenis haiwan peliharaan didorong oleh beberapa faktor yang bersifat praktikal, pendidikan dan minat peribadi. Selain ia mudah untuk didapati, kepelbagaian spesies haiwan yang dipelihara membolehkan beliau memperoleh pendedahan yang lebih luas terhadap tingkah laku dan keperluan penjagaan yang berbeza bagi setiap haiwan. Selain itu, haiwan-haiwan tersebut dipilih kerana mudah dijaga dan sesuai dengan persekitaran tempat tinggal beliau. Memang setiap binatang yang saya pelihara ini ada karakter masing-masing lah. Ada yang suka makan bersuap, especially yang guinea pig. Kalau ayam ada yang seekor ni namanya si Didan. Memang ia ni adalah very manja lah, kalah kucing sebenarnya. Kalau macam kura-kura saya, si Ali dan Siti, tu dorang tu akan menunggu waktu makan. Kalau sudah masanya datang akan makan, dorang akan tunggulah depan, macam kata orang menunggu saya akan membagi makanan itulah. Memanglah ada nama-nama khas bagi haiwan-haiwan peliharaan saya ini. Kerana tapi tidak semualah yang dapat saya bagi nama. Mana-mana yang unik bagi di mata saya, itulah yang saya bagi nama, seperti Ali, Siti, Mael, Shoto, dan ada Peter, Fluffy dan sebagainya. Shoto. Dorang ini memanglah kata orang ia membagi ketenangan lah. In other words, macam healing proses lah. Pasal dorang ni dari segi pergerakan dorang sudah kita ni kadang-kadang ketawa melihat. Macam kita ni dah tahu yang kita ni tu macam stres, sudah melihat dorang ni nyaman rasa hati. Contoh. So jadinya dengan adanya dorang ni, ia sedikit sebanyak memberi kita ni tu semangat untuk teruskan hidup. Dan juga ia memberi kita ni tu satu idea untuk lebih kata orang disiplinkan diri, untuk lebih menjaga kebersihan. Contoh. Pemeliharaan haiwan peliharaan ini memperlihatkan satu pendekatan yang holistik dalam membina hubungan antara manusia dan haiwan peliharaan. Melalui pengalaman memelihara pelbagai spesies haiwan, beliau bukan sahaja memperoleh pengetahuan berkaitan aspek penjagaan dan tingkah laku haiwan, malah turut mengembangkan nilai etika serta kebertanggungjawaban terhadap makhluk hidup. Di samping itu, interaksi yang berterusan dengan haiwan peliharaan mampu menyumbang kepada keseimbangan emosi, membentukkan sikap prihatin dan menimbulkan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan seharian beliau.